Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk minggu ni kita akan sambung lagi subjek tauhid. Okey, kita habiskan pelajaran pertama dulu iaitu beriman kepada qada dan qadar, baru kita masuk kepada subjek fiqh untuk pelajaran pertama. Okey. Untuk minggu lepas kita dah belajar pengertian, dalil dan juga hukum beriman kepada qada dan qadar. Ingat lagi tak? Cuba kita nanti cuba ulang kaji balik baca semula nota yang kamu buat tu. Okey, seterusnya unit 2 kita masuk hari ini adalah maksud beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar ni, apa maksud dia? Okey, kita tengok ada 6 poin penting. 6 poin penting beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Itu dah memang kita punya kewajipan untuk percaya dan juga yakin. Sebab ini adalah rukun iman. Maka kita wajib percaya dan yakin bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan dia akan melaksanakan ikut ketentuan dia. Contoh tarikh kita meninggal, Allah dah tentukan dah, Allah tetapkan dah, dan dia akan laksanakan benda tu. Kita wajib percaya benda tu yang kita akan mati. Okey. Seterusnya, setiap orang Islam wajib juga mempercayai bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali. Okey, setakat ni daripada kita kecil sampai kita besar, apa yang dah berlaku kat diri kita, apa yang berlaku dekat keluarga kita tu semua Allah dah tetapkan daripada azali lagi. Okey. Jadi kita wajib percaya bahawa itu semua daripada Allah. Tu bukan orang kata apa nasib lah, bala lah, buruk lah, apa ni semua tu. Tak, itu semua kita wajib percaya itu semua daripada Allah. Allah bagi kat kita. Okey, kenapa Allah bagi kat kita? Kita masuk ke poin seterusnya. Segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Baik ke buruk ke yang kita hadapi tu semua Allah dah tentukan dengan penuh keadilan. Allah tak zalim kepada hamba-Nya. Kenapa Allah beri ujian? Sebab Allah nak tingkatkan keimanan kita. Ada dalam Quran. Ujian yang Allah beri kepada kita adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Dan bila kita ditimpa musibah ataupun ujian, kita perlu kembali kepada Allah lah. Kita kena banyak istighfar, kita kena banyak mohon ampun pada Dia atas dosa-dosa kita. Okey. Allah tak zalim. Okey, seterusnya, setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Okey. Kita ada cita-cita kita sendiri. Kita masing-masing semua ada cita-cita kan. Ada nak jadi saintis, ada jadi pemain bola, ada nak jadi doktor kan. Okey. Kita wajib berusaha. Kita tak boleh awal lagi. Kita ni baru sekolah rendah, tak ada apa lagi. Tak. Segala usaha kita daripada kecil ni Allah kira sampailah kita besar. Maka waktu tu kita akan rasa itu adalah kewajipan sebagai manusia lah untuk berusaha untuk mencapai apa yang kita nak. Okey. Bila kita berusaha, maka Allah akan bagilah. Okey. Insya-Allah. Okey. Kita kena bercita-cita benda yang baiklah. Contoh nak pergi nak tunaikan haji di usia muda. Okey. Bila kita dah tua ni nak buat haji, tak mampu, tak larat. Jadi bila kita buat usia muda, itu antara cita-cita muklimah. Okey, muklimah nak tunaikan haji pada usia muda. Jadi kita kena wajib berusahalah, simpan duit, kita kena jaga kesihatan. Itu contoh usaha untuk capai apa yang kita cita-citakan. Okey, seterusnya, sekiranya apa yang dicita-citakan masih tidak tercapai walaupun manusia telah berusaha, berikhtiar dan berdoa, maka perlu diyakini bahawa ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Katalah okey, nanti sekarang ni tak ada lagi, tambah sekarang ni situasi COVID. Kita tak boleh nak keluar pergi mana. Lepas tu contohlah muklimah dah ada duit yang cukup untuk pergi haji. Dah kumpul duit, dah cukup untuk pergi haji, tapi tak direzekikan untuk pergi haji. Kita dah usaha, kita dah berikhtiar, tapi kita tak capai juga, kita tak dapat juga nak tunaikan haji waktu usia muda. Dan kita kena ingat bahawa kita kena yakin bahawa ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Okey? Ada hikmah. Kenapa Allah tak bagi lagi pergi sekarang? Tapi tak dapat pergi lagi lah. Ada hikmahnya lah. Adalah hikmahnya tu Allah nak tunjuk. Tapi kita tak nampak lagi. Hikmah ni kita akan datang kemudian ataupun pada waktu tu.
Okey, kita kena bersabar. Kita kena banyak berdoa, kita kena banyak bersabarlah. Okey, seterusnya manusia hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Ini perkara yang paling penting. Kita banyak tengok dalam drama, orang semua mempersoalkan, kenapa aku yang diuji, kenapa aku yang kena penyakit macam ni, kenapa aku hidup dalam kesusahan, kenapa aku ditakdirkan hidup dalam kesusahan. Tak boleh, itu semua tak boleh dipersoalkan, sebab tu semua Allah yang beri pada kamu, Allah yang uji kamu. Maka kita kena bersangka baik kepada Allah. Ada sebab kenapa Allah tetapkan macam tu pada kita. Kenapa kita ada benda ni? Kenapa kita hidup macam ni? Ada hikmahnya. Ada sebab. Kadang-kadang kita ni manusia, kita tak pernah fikir pasal kita punya dosa kepada Allah. Kita duk fikir Allah bagi benda yang tak elok je pada kita, sedangkan kita ni banyak dosa pada Allah. Mungkin itu salah satu sebab kenapa Allah masih lagi tak merezekikan kita dapat apa yang kita nak. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, seterusnya sebelum tu kita tak habiskan dulu sampai bawah, habis tajuk ni. Okey, tahukah anda usaha dan ikhtiar tanpa berdoa tidak dianggap tawakal tetapi merupakan kesombongan. Okey, kita banyak berusaha dan kita banyak contoh study, siang malam kita study nak jadi doktor kan. Siang malam kita study tapi kita tak doa pun. Okey, bila Allah beri kita jadi doktor dan kita tawakal dan usaha tanpa doa, akan datang dalam hati kita tu rasa aku jadi doktor ni atas usaha aku. Bukan kerana kita tak mengaku bahawa Allah yang berikan rezeki kita untuk kita capai cita-cita kita. Itu adalah kesombongan. Kita ni hamba dia, kita kena wajib rasa rendah diri dan kita kena wajib sentiasa rasa bergantung kepada dia. Sebab tu semua dia yang bagi kat kita. Okey, seterusnya. Manakala berdoa tanpa usaha dan ikhtiar juga tidak dianggap tawakal tetapi merupakan kemalasan. Ini pun satu lagi. Kita doa, ya Allah, Engkau bila aku jadi doktor, ya Allah, Engkau bila aku jadi doktor. Tapi kita tak study pun, pagi petang siang malam duk main game je. Agak-agak Allah nak bagi tak? Okey. Doa je. Doa memang penting. Kita memang wajib sentiasa kena berdoa pada Allah, minta pada dia. Tapi kalau kita tak usaha juga, tak dapatlah. Okey, macam tadi poin tadi dia kata kita wajib berusaha dan berikhtiar untuk capai cita-cita. Tapi kalau kita tak berusaha dan berikhtiar, itu adalah kemalasan. Okey. Seterusnya, yang terakhir, amalkan, bacalah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila ditimpa musibah. Kita bila baca inna lillah ni, waktu orang meninggal je kan, biasa kita dengar orang meninggal je, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dah meninggal dah dia, macam tu kan. Tapi sebenarnya bila kita ditimpa musibah, apa-apa musibah, orang tu jatuh ke, orang tu masuk hospital kena covid ke, orang tu ditimpa musibah ke, aksiden ke, tu semua kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kalau tiba-tiba ada orang kata, dia tak meninggal lagi lah, kamu sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni, kita sebut bila kita ditimpa musibah, bukan bila orang meninggal je. Okey, bila orang meninggal kita baca doa jenazah. Begitulah. Okey, wallahu alam. Untuk hari ni setakat tu sahaja. Kerja rumah kamu buka buku tauhid, buku aktiviti tauhid ni, buat daripada muka surat 1 sampai muka surat 6. Okey. Lepas tu ambil gambar, hantar dekat Mualimah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.